Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Ruangan Fardu Ain dengan kolaborasi majalah Fardu Ain terbitan Kalimat Cinta Senin Berhad. Kali ini kita memperkatakan tentang akhlak Rasulullah. Tuan-tuan dan puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, apakah yang dimaksudkan dengan akhlak? Akhlak ialah perangai, budi pekerti, tingkah laku, moral, hati nurani, budi seseorang insan. Bila kita katakan akhlak ini menunjukkan ketengahnya kita dalam masyarakat, penampilan kita, tutur kata yang keluar daripada lidah kita, pergerakan tangan dan kaki, mata yang memandang, telinga yang mendengar, perbuatan yang kita lakukan, semuanya ini akhlak. Dan apakah satu ukuran ataupun satu ikon yang kita nak ikut dalam melaksanakan akhlak pada zaman sekarang ini dalam kehidupan kita seharian? Kita sering didedahkan dengan penampilan tentang runtuhnya akhlak remaja. Tentang remaja-remaja kita mempunyai perangai dan akhlak yang buruk sekali. Tidak mengikut akhlak Islamiah, tidak mengikut akhlak Islam, tidak mengikut adat ketimuran, akhlak ketimuran. Kemudian kita juga kadang-kadang sering didedahkan dengan anak-anak yang melawan ibu bapa, lari daripada rumah, tidak mahu belajar, terlibat dengan kumpulan-kumpulan yang tidak memberangsangkan, terlibat dengan kebudayaan barat, menonton filem lucah, terlibat dengan mak rempit, terlibat dengan dadah dan sebagainya. Yang sebenarnya keseluruhan senario perbentangan kita pada hari ini ialah tentang bagaimana kita nak membentuk akhlak ini menjadi akhlak mulia. Dan ikon ataupun petunjuk kita, batu asas kita ialah Rasulullah SAW. Kenapa kita kata begitu? Kerana sesungguhnya Allah melahirkan Rasulullah SAW di atas muka bumi ini adalah untuk memimpin akhlak manusia. Tidak ada satu orang manusia di atas muka bumi ini yang Allah jadikan daripada Nabi Adam AS, manusia yang pertama yang Allah jadikan, sampailah manusia yang akhir sekali yang hidup pada ketika sangkakala ditiup oleh Israfil nanti. Rasulullah lah contoh ikon yang kita harus ikut. Apakah yang dikatakan akhlak Rasulullah? Akhlak Rasulullah ialah tingkah laku pribadi, tidur, diam, bangun, berjalan, bercakap, berinteraksi. Kesemuanya itu akhlak. Dan inilah yang sebenarnya tangga ataupun ukuran yang kita harus tanamkan dalam masa kita mendidik anak-anak. Kalau guru-guru mengajar di kelas, kemudian pemimpin masyarakat untuk membimbing ahli-ahli karya, pemimpin sesuatu negeri ataupun sesuatu daerah, memimpin anak-anak buah masyarakat, pemimpin negara untuk memimpin rakyatnya. Ini adalah tanggungjawab masing-masing untuk membawa akhlak tersebut dalam pimpinan mereka. Saudara-saudari, para penonton, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya Rasulullah ini dah dipilih oleh Allah manusia yang luar biasa. Sejak umurnya 4 tahun ketika itu Rasulullah dibela oleh Halimatus Sa'diyah, ibu susunya. Diambil dia daripada ibunya Siti Aminah di tengah kota Mekah yang ketika itu berkecamuk dengan himpunan masyarakat yang luar biasa, bobroknya, dengan penyembahan berhala, pertandingan ratu cantik, membunuh anak-anak perempuan yang lahir, minum arak. Kerana ketika itu dikatakan di kota Mekah itu kalau orang minum arak, tuan-tuan dan perempuan, kalau kita tengok di bar ataupun di pub di tanah air kita ini, orang minum dalam botol. Tetapi di keliling Kaabah ketika itu orang minum arak dalam tongkorak manusia. Luar biasa. Dan mereka menyimpan arak di rumah mereka dalam barrel yang besar. Sampai dikatakan ketika turunnya ayat mengharamkan arak itu, orang-orang yang beriman terus membuang arak-arak itu ke tengah halaman mereka hingga menjadi sungai. Arak-arak itu banyaknya. Ini luar biasa. Luar biasa keadaan arak masa itu. Jadi kalau hari ini kita berhadapan dengan berita-berita yang mengatakan anak-anak sekolah kita, sama ada sekolah rendah atau sekolah menengah, menegur arak, membeli satu tin arak di pasar ataupun di kedai, ini adalah satu cebis daripada satu bobrokan
akhlak yang telah mula berputik dalam masyarakat. Belum sampai lagi ke tahap akhlak menegur arak pada zaman Rasulullah. Masa ketika itu, maka Rasulullah diserahkan kepada ibu susu Halimatus Sa'diyah untuk dibersihkan dan ditinggal dalam kampung pedalaman yang terdiri daripada pokok-pokok kurma yang hijau, air-air sungai, rumput-rumput dan kambing-kambing, ya, yang bersih udaranya, yang akhlak manusianya sedikit sebanyak baik walaupun mereka tidak beriman ketika itu. Dan Rasulullah tinggal dengan Halimatus Sa'diyah bersama dengan anak-anak lelaki Halimatus Sa'diyah 2 orang, dan mereka saban hari bermain di dalam kebun. Pada satu hari datanglah satu orang pemuda yang berpakaian putih, menangkap Rasulullah dan membawa Rasulullah ke hujung dusun. Maka anak-anak Halimatus Sa'diyah yang 2 orang ini lari ke rumah memberitahu ibunya, "Ibu, Muhammad telah dilarikan orang." Maka cemaslah Halimatus Sa'diyah kerana Muhammad ini adalah orang yang dia sangat kasihi. Malah dia lebih sayang Muhammad daripada sayang kedua orang anaknya. Maka bergegas Halimatus Sa'diyah mencari di mana Muhammad. Siapa yang mencolek dia? Ke mana dibawa pergi? Diapa-apakan ataupun tidak? Dan akhirnya Halimatus Sa'diyah berjumpa Muhammad di hujung dusun. Dah sihat bangun. Apa yang telah menjadi pada anak anda? Muhammad menjawab, tidak ada apa-apa bonda. Cuma ada 2 orang lelaki datang memegang anak anda, kemudian merebahkan anak anda di atas tanah, membelah dada anak anda, kemudian dibasuhnya hati dan segala isi dada anak anda dengan air zam-zam yang dibawa daripada bekas emas, kemudian dijahit semula, kemudian mereka pergi, dan sekarang anak anda telah bangun, sihat, tak ada apa-apa, kesan pun tak ada. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, inilah langkah pertama di mana Allah SWT membersihkan hati nurani, jiwa, raga, jasad, jasmani Rasulullah dengan satu kebersihan yang akan menjadi contoh kepada masyarakat hingga akhir zaman. Kali kedua Rasulullah SAW dibedah ialah ketika nak dibawa pada Isra' dan Mi'raj. Ketika itu Rasulullah sedang tidur di rumah salah seorang daripada isteri dia, datang malaikat membawa Rasulullah di atas Kaabah dan membedah sekali lagi isi dada Rasulullah dan mengisi ilmu, hidayah, petunjuk ke dalam dada Rasulullah sebelum baginda dibawa untuk Mi'raj, untuk Isra' daripada Baitullah ke Baitul Maqdis menaiki Burak, kemudian seterusnya Mi'raj daripada Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah SWT menaiki Burak. Jadi 2 kali dalam kehidupan Rasulullah ini dibedah dan disuci hingga baginda menjadi begitu bersih untuk menjadi contoh kepada masyarakat hingga ke hari kiamat. Jadi tidak ada orang yang telah dibedah oleh malaikat sebegini rupa, sebegini bersih selain daripada Rasulullah SAW. Sebab itu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, tidak ada satu contoh dan perangai dan budi pekerti yang ditunjukkan oleh Rasulullah kecuali baginda lah yang menunjukkan contoh tersebut. Dan contoh tersebut disinarkan dalam hadis-hadis baginda. Kalau kita nak tahu apa itu akhlak Rasulullah, baca hadis tentang cara baginda makan, cara baginda berjalan, cara baginda berpakaian, cara baginda bergaul dengan isteri, cara baginda mendidik anak-anak, cara baginda bergaul dengan masyarakat, cara baginda memimpin negara, cara baginda memimpin perang, hingga ke satu peringkat cara keseluruhan titik bengik kehidupan ini diterjemahkan dalam hadis-hadis Rasulullah. Inilah yang kita baca yang akan merupakan titik tolak daripada yang kita nak tiru yang dikatakan akhlak Rasulullah SAW itu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita dah tahu demikian, maka kita teliti dan kita ambil hadis-hadis ini untuk kita amalkan. Kita berhenti seketika, kita sambung selepas ini. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them. With responsibility and commitment, a creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products,
trustworthy services. Tuan-tuan dan puan-puan, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, waktu kecilnya Rasulullah SAW, Nabi Muhammad kita, Nabi dan junjungan besar, junjungan agung kita memelihara kambing. Ini menjadi kerjaya baginda ketika kecil. Dan suasana di kampung, di pedalaman, dengan kehijauan, dengan tindak tanduk dan juga suasana begitu banyaknya kawan-kawan kambing yang baginda bela keikhlasan baginda untuk melakukan kerja tersebut, maka ini sikit sebanyak menaikkan nilai tambah baginda selepas jasadnya, hatinya dicuci oleh malaikat dengan air zam-zam. Saudara-saudari ini kasih sekalian, ketika baginda meningkat remaja, baginda telah mengikut bapa saudaranya Abu Talib untuk berniaga ke Syam, membawa barang dagangan Siti Khadijah, janda kaya di Mekah ketika itu. Dan dalam inilah menampakkan keikhlasan baginda, menampakkan akhlak yang dipancarkan daripada hati nurani yang bersih itu, di mana apabila baginda berniaga, baginda amanah dalam tanggungjawab yang telah diserahkan kepada baginda. Baginda berniaga barang-barang yang kalau barang itu rendah mutunya, diberitahu bahawa barang ini murah, rendah mutunya, yang ini tinggi mutunya, sebab itu tinggi harganya. Kalau tuan-tuan nak beli, ini harga dia, ya, dan tidak mengambil untung yang berlebihan hingga kan dikatakan mengambil keuntungan yang sekadarnya sahaja, adat berniaga. Kemudian begitu juga kalau misalnya barang-barang yang misalnya lama, dia beritahu bahawa barang ini lama maka harganya murah sikit, ya. Kalau barang ini mahal maka diberitahu kualiti dia. Berbanding dengan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pada akhir zaman ini, ya, kita individu-individu yang berniaga, ya, kadang-kadang barang lama kita kata barang baru, ya, barang yang murah kita jual dengan harga yang mahal berlipat ganda. Kemudian barang yang rendah mutunya kita jual dengan harga yang tinggi untuk mendapat keuntungan segera. Maka ini menunjukkan kita sudah tidak amanah. Ini menunjukkan bukan akhlak Rasulullah, bukan akhlak Rasulullah yang kita ikut. Kerana Rasulullah itu waktu berniaganya adalah seorang yang paling amanah, sehingga kan masyarakat Arab Quraisy ketika itu menggelarkan baginda dengan Al-Amin, iaitu orang yang dipercayai, orang yang diamanahi. Begitu jugalah ketika balik dari perniagaan tersebut, maka Siti Khadijah sudah tertarik hati dengan baginda kerana keikhlasan, kejujuran, rajin bekerjanya, ya. Maka ini merupakan semua akhlak-akhlak budi pekerti yang harus kita ikut. Kita suluh anak-anak remaja kita sekarang ini seumpamanya, ya, apabila berkerjaya, apakah mereka bersungguh-sungguh, apakah mereka beramanah, apakah mereka ingin meningkatkan kerjaya mereka hingga menjadi orang yang berjaya, apakah mereka anak-anak kita, ya, ingin meningkatkan produktiviti mereka, pengeluaran mereka hingga menjadi pesaing yang paling hebat di tengah industri dalam masyarakat. Jadi kalau baca sejarah dan kita dedahkan akhlak Rasulullah ini, maka sudah tentulah boleh menjadi ikutan anak-anak kita. Kemudian berlaku satu peristiwa di kota Mekah ketika itu di mana banjir besar dan berlakunya Kaabah runtuh. Bila Kaabah runtuh, Hajarul Aswad yang merupakan batu hitam daripada syurga yang terletak di sudut Kaabah itu telah tercampak daripada kedudukan asalnya. Dan apabila 12 suku kaum di Mekah ketika itu membaiki Kaabah, mereka membaiki sama-sama, bergotong royong. Tetapi ketika nak meletakkan Hajarul Aswad itu di tempatnya, 12 suku kaum ini sudah bertelagah di antara satu sama lain. Suku kaum A kata dia nak letakkan kerana dia paling senior. Suku kaum B kata dia nak letakkan kerana pengikutnya paling ramai. Suku kaum C kata dia yang berhak untuk meletakkan Hajarul Aswad itu ke tempatnya semula kerana kaumnya paling mulia, dan lain-lain lagi. Maka mereka berkelahi hingga sampai peringkat masing-masing mengangkat senjata untuk berperang. Mahu diadili, puak yang menang akan mengangkat Hajarul Aswad untuk letakkan pada tempatnya. Maka adalah cadangan ketika itu salah satu kaum yang agak cerdik sedikit, yang agak bijak sedikit, dia kata, kita tak boleh berperang. Kalau kita berperang, kita rugi. Mari kita cari seorang hakim yang boleh menghakimi untuk menyelesaikan kemelut ini. Bagaimana caranya, kata satu kaum lain. Dia kata, kita lihat siapakah orang yang pertama sekali yang masuk dalam
Masjidil Haram ini pada pagi-pagi subuh besok. Yang lain setuju. Okey, waktu subuh yang ditentukan itu, maka ketua kaum 12 kaum ini pun menyuruh balik tiang masing-masing untuk melihat siapakah orang yang pertama masuk ke Masjidil Haram pada subuh tersebut. Maka dalam kesunyian kebeningan pagi itu, dilihati satu susuk tubuh manusia masuk, dan orang yang masuk itu tak lain tak bukan ialah Muhammad Rasulullah SAW. Maka berpakatlah kedua-belah suku kaum ini untuk melantik Muhammad untuk menjadi hakim, untuk menyelesaikan pertikaian mereka. Maka Rasulullah menggunakan kebijaksanaan dengan pertolongan wahyu daripada Allah SWT, dapat idea ketika itu juga bahawa katanya, okey, bagi serban, baginda membentangkan serban baginda di atas tanah. Kemudian baginda sendiri yang mengangkat batu hitam Hajarul Aswad itu dan diletakkan di tengah-tengah. Dan 12 ketua suku kaum itu disuruh untuk memegang tepi kain serban baginda. 12 orang sekali memegang. 4 penjuru, maknanya satu penjuru 3 orang, satu penjuru 3 orang. Dan mereka sama-sama mengangkat daripada tempat letaknya Hajarul Aswad tersebut hingga ke tempat sudut Hajarul Aswad. Dan apabila sampai ke sudut itu, Rasulullah sendiri yang mengambil batu hitam itu daripada tengah-tengah serban itu, dan baginda sendiri mengangkat dan meletakkan di tempatnya untuk disimen dan diletakkan begitu, seperti mana hari ini yang kita lihat batu hitam Hajarul Aswad terletak di sudut Kaabah itu. Jadi kebijaksanaan baginda Rasulullah SAW Muhammad ini menyelesaikan pertikaian kaum ketika itu menjadi pujian. Dan inilah tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, akhlak yang sepatutnya menjadi contoh kita. Boleh mendamaikan masyarakat, boleh menyelesaikan perkauman, tingkah laku perkauman, boleh menjadi solution ataupun solusi, boleh menjadi penyelesaian kepada kebobrokan ataupun pergelutan yang berlaku di tengah masyarakat. Tuan-tuan dan perempuan, kita kadang-kadang bergerak dalam rumah kita ya, sebagai ketua keluarga yang mengandungi isteri dan anak-anak kita. Ini satu keluarga kecil yang kadang-kadang abang kelahi dengan adik pun bapa tak boleh selesai. Betapalah kalau mak kelahi dengan anak, bapa tak boleh selesai. Bapa kelahi dengan mak, takkan anak-anak selesai. Jiran dengan jiran sebelah berkelahi, simple je pasal kucing taruh najis dekat pintu pagar dia. Ya, kita tak boleh selesai kerana kita tak mengikut akhlak Rasulullah. Kita tak mengikut contoh yang ditunjukkan oleh Rasulullah, dan kita tak minta petunjuk daripada Allah SWT untuk memimpin kita daripada akal yang Allah anugerahkan ini, untuk kita gunakan kebijaksanaan tersebut untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them. With responsibility and commitment, a creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita lah agaknya ya, di akhir zaman ini orang buat jahat kepada kita, ya, misalnya tengah jalan, tengah-tengah kita berjalan, ada orang rompak kita, ambil barang-barang kita, dan dalam keadaan itu datang satu orang yang kuat, satu orang gegasi, dia kata kita, okey, bagi saya bunuh orang yang merompak tuan. Apa kita kata? Apa kita kata? Kita akan kata, silakan bunuh. Tapi Rasulullah tidak. Walaupun orang Taif sudah melempar hingga berdarah gigi dan kaki baginda, bila malaikat nak menghempapkan gunung Uhud ke atas orang Taif, baginda kata jangan. Itulah akhlak Rasulullah. Ini yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, yang dikatakan ahsin kama hasaha ilaik. Buatlah baik kepada orang yang buat jahat kepada kamu. Buatlah baik kepada orang yang buat jahat kepada kamu. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau orang buat baik kepada kita, kita ada dua cara nak balas. Kalau orang buat baik kepada kita,
ada dua cara kita nak balas. Kalau orang buat baik kepada kita, kita boleh balas baik. Ini biasa. Orang beri kita buah rambutan, besok kita beri apple, kita balas dia buah apple. Jiran kita bagi kita sepiring kuih, besok kita buat sepiring kuih yang lain, kita bagi dia. Orang buat baik, kita balas baik. Satu lagi, orang buat baik, ya, kita balas jahat. Ini memang tak patut. Ya, orang buat baik dengan kita, kita balas jahat. Orang bagi kita kuih, kita bagi taik depan pintu dia. Memang tak menasabah lah. Ya. Orang bagi kita duit RM10, kita tumbuk dia. Ataupun kita pukul dia. Memang tak menasabah. Ya. Okey, ini orang yang buat baik dengan kita. Orang yang buat jahat dengan kita, ada dua cara kita nak balas. Cara yang pertama ialah orang yang buat jahat dengan kita, kita balas jahat. Ini biasa. Ya. Orang tumbuk kita sekali, kita tumbuk dia dua kali. Biasa. Ya. Kalau misalnya orang fitnah kita fitnah dia. Lebih tinggi lagi nilai fitnah dia. Ini biasa. Tetapi yang paling luar biasa ialah orang buat jahat dengan kita, kita balas baik. Orang buat jahat dengan kita, kita balas baik. Tuan-tuan dan perempuan, saya nak tanya. Tuan-tuan sanggup buat tidak? Tuan-tuan sanggup buat tak orang buat jahat kepada tuan-tuan, kemudian tuan-tuan balas dengan baik? Contohnya, kalau saya tumbuk tuan-tuan, di muka tuan-tuan ngelebam, tuan-tuan bagi saya RM10. Boleh buat tidak? Kalau boleh, saya nak tumbuk. Supaya tuan-tuan beri RM10 kepada saya. Tapi tak sanggup kan? Kalau saya tumbuk dan saya tuan-tuan perempuan tumbuk saya balik. Tapi Rasulullah tidak. Orang buat jahat dengan dia, dia balas baik. Dia balas doa pula. Janganlah timpakan gunung Uhud ke atas orang Taif, kerana yang aku harapkan ialah zuriat mereka, bukan mereka. Didoakan lagi pada Allah SWT. Sampaikan selamat negara Taif itu daripada gempa bumi, malapetaka, dan zuriat-zuriat mereka akhirnya memeluk Islam. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, inilah akhlak Rasulullah yang paling tinggi nilainya, yang tidak ada manusia seisi bumi yang sanggup untuk berbuat demikian. Satu lagi saya nak bagi contoh tuan-tuan dan puan. Di peringkat awal ketika Rasulullah menyampaikan ajaran Islam di Mekah, baginda dengan sahabat-sahabat yang berislam, Sayyidina Ali, Sayyidina Khadijah dan yang lain-lain lagi ketika itu, ya, terpaksa semayang menyuruk-nyuruk. Semayang di balik bukit, di balik rumah, di balik pohon tamar, kerana orang kafir Quraisy sentiasa untuk membuat jahat kepada mereka. Kadang tengah-tengah mereka semayang, dia letakkan tahi unta ataupun perut unta yang busuk ke atas kepala mereka. Maka mereka sabar saja, bangun, bersihkan, sambung semayang semula. Begitulah seterusnya. Tuan-tuan dan perempuan, saya nak tanya, kalau sekarang andainya hari inilah tuan-tuan dan perempuan, ada orang berbuat jahat seperti itu kepada tuan-tuan dan perempuan, mungkin tak adalah kita nak semayang. Tetapi hari ini kita semayang di atas permadani yang lembut, di dalam masjid, di dalam surau yang berekon, di dalam suasana yang aman. Bukannya perang, bukannya kemiskinan, bukannya ada gempa bumi, bukannya ada kebuluran, bukannya ada banjir besar, tetapi kita dalam keadaan aman damai. Negeri yang aman tentram, kita bersemayang. Namun berapa kerat sahaja dalam masyarakat kita orang yang semayang. Kajian yang dibuatkan di Malaysia mengatakan hampir 60% masyarakat umum tak semayang. Hanya 40% saja semayang. Kalau ini benar tuan-tuan dan perempuan, maka amat sedih sekali lah, kerana tidak dapat menambat hati dengan pengajaran daripada sirah, daripada sejarah Rasulullah yang berada dalam keadaan begitu sulit sekalipun, diseksa, diburu, malahan diugut untuk dibunuh, maka mereka tetap semayang, tetap azan, tetap berjemaah, ya, tetap mendirikan masjid hingga terdirinya masjid, ya, hingga berjaya untuk mengumpul sebilangan pengikut-pengikut. Dan apabila dalam keadaan yang tidak tertahan lagi, barulah baginda dengan para sahabat berhijrah ke Madinah. Dan di Madinah lah satu-satunya negara di mana baginda mula untuk mendirikan masjid, iaitu Masjid Nabawi di Madinatul Munawwarah. Dan disuruh Bilal untuk azan kali pertama. Kedatangan baginda, orang-orang muhajirin daripada Mekah ini disambut dengan kompang, dengan salawat oleh orang-orang Ansar di Madinah, hingga bertaublah satu pertalian yang paling erat di antara orang Ansar dan orang Muhajirin. Tuan-tuan tahu macam mana eratnya orang Ansar dan Muhajirin, iaitu persahabatan yang kita harus wujudkan. Sampaikan setengah-setengah orang Ansar kata, orang Muhajirin ni kalau datang tu tak ada baju, dia bagi baju dia. Dibagi baju dia selai. Baik atau tidak? Kita kata, saya pun pernah bagi 2 helai baju kat kawan. Selai tak pelik lah, okey, tak apa. Mana yang datang tu oleh kerana selai sepinggang, yang tak ada makanan, mana yang ada 2 ekor kambing, seekor kambing diberi kepada orang Muhajirin. Sanggup tak?
Tuan-tuan dan puan ada 2 ekor ayam kat rumah, seekor ayam bagi saja pada jiran. Boleh? Tak sanggup. Kalau kambing lebih-lebih tak sanggup. Seekor kambing 600, 700. Tak sanggup. Dan yang paling tinggi sekali ialah mana orang-orang Ansar yang ada 2 biji rumah. Orang Muhajirin yang datang ke Madinah ini tak ada selai sepinggang. Maka diberi rumah dia untuk tinggal oleh orang-orang Muhajirin. Sanggup tak kita buat? Tak sanggup. Kita nak milik sebuah rumah pun tak ada duit, mahal harganya. Kena bayar bank. Nak beli sebuah rumah pun susah. Betapa nak bagi rumah, nak hadiah pada orang. Langsung tak ada. Jadi maknanya nilai persahabatan zaman Rasulullah sangat tinggi nilai dia. Sampai sanggup untuk beri rumah kepada orang-orang Muhajirin yang datang daripada Mekah ke Madinah. Dan yang paling tertinggi, akhlak yang paling tertinggi ialah mana yang ada 2 orang isteri, 1 orang nak diceraikan untuk dikahwinkan dengan orang-orang Muhajirin yang tempat Mekah. Kerana orang Muhajirin ni, yang lakinya isteri tinggal di Mekah. Yalah, orang lelaki boleh lah kan. Isteri tinggal di Mekah, datang Madinah, ada orang nak bagi isteri, boleh kahwin lah kan. Boleh kahwin 2 atau 3 atau 4. Kalau sesuai. Keseluruhan kesimpulan kita dalam episod akhlak Rasulullah ini ialah untuk kita contohi setakat yang kita mampu. Dan inilah sebaik-baik akhlak kalau kita nak amalkan dan kalau kita enforcekan, kuasakan kepada keluarga, kepada orang-orang di bawah kita, kepada jiran-jiran kita, kepada orang sekampung kita, kepada masyarakat kita, hingga seluruh negara, seluruh umat mengamalkan akhlak Rasulullah SAW. Demikian saja siri akhlak Rasulullah ya, dengan kolaborasi Fardu Ain, majalah Fardu Ain terbitan Kalimat Cinta Sdn Bhd. Wallahu alam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.